حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية وبعثه مقام محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan setiap suruhannya serta meninggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan takwa yang dibina dapat memberi kebahagiaan bukan sahaja dalam kehidupan kita di dunia, bahkan di hari akhirat kelak. Mimbar pada hari ini mengajak sidang jemaah sekalian menghayati bicara mimbar yang bertajuk memelihara kesucian Al-Quran, tanggungjawab bersama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dan pedoman manusia. Ia satu mukjizat yang teragung yang menerangkan kebenaran dan kekuasaan Allah, pelengkap kehidupan manusia serta kekal relevan sepanjang abad dan masa. Renungkan firman Allah Ta'ala dalam suratul Kahfi ayat 1 hingga 2 yang berterjemahnya, segala pujian bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran pada hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menjadikan pada Al-Quran itu sesuatu yang menyimpang daripada kebenaran. Bahkan Al-Quran itu sesuatu yang lurus. Ia diturunkan untuk memberi peringatan kedatangan azab dan dahsyat daripada Allah dan memberi berita gembira kepada orang beriman lagi beramal soleh bahawa bagi mereka ganjaran yang baik. Sesungguhnya Al-Quran senantiasa terpelihara hingga ke hari akhirat kelak. Ketelitian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam menulis nas Al-Quran dengan tepat sejak bermula zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali menerima wahyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengarahkan ia ditulis oleh para sahabat yang dalam kalangan penulis wahyu, antara lain ialah Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhum. Sesungguhnya proses menulis, menghafaz, menyusun serta pembukuan mashaf ini bukan hanya demi memelihara kesucian dan ketinggian Al-Quran itu sendiri, tetapi supaya ia bermanfaat kepada setiap generasi dari zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terjemahannya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, memelihara kesucian Al-Quran adalah satu amanah yang amat besar. Ingatlah,
bahawa kita bukan hanya diperintahkan untuk membaca, memahami serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran semata-mata, tetapi kita juga berperanan dalam memelihara kesucian Al-Quran daripada sebarang kesalahan dan penyelewengan. Justru sebagai pencinta Al-Quran, marilah kita berperanan dengan bersama-sama menjaga kemuliaan Al-Quran melalui saranan berikut. Pertama, didiklah diri, keluarga dan anak-anak untuk senantiasa menghidupkan Al-Quran melalui pembacaan dan penghayatan. Senantiasalah memelihara dan mengamalkan adab-adab pembacaan Al-Quran. Pastikan mushaf Al-Quran senantiasa diletakkan pada kedudukan dan tempat yang betul selepas kita menggunakannya. Selain itu, pastikan aplikasi Al-Quran di dalam telefon pintar kita adalah tepat dan sahih. Kedua, pastikan proses pelupusan mushaf lama dan cebisan ayat-ayat Al-Quran dilaksanakan dengan cara yang tepat dan betul. Rujuklah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan jika ada sebarang kemuskilan berkaitan perkara ini. Jangan ambil mudah dengan membuang helaian dan cebisan ayat-ayat suci Al-Quran ke dalam bakul-bakul sampah dan beranggapan proses pelupusan tersebut telah selesai dengan cara tersebut. Ketiga, salurkan informasi dan maklumat kepada masyarakat awam tentang kepentingan memelihara mushaf Al-Quran melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok dan sebagainya. Melalui kaedah ini sudah tentu banyak manfaat dapat diperoleh dalam usaha kita membina kesedaran yang tinggi kepada masyarakat. Keempat, semua pihak hendaklah menerapkan budaya membaca dan menghayati Al-Quran kepada masyarakat melalui pelaksanaan program-program berteraskan Al-Quran tanpa mengira peringkat usia di pelbagai saluran, sama ada stesen televisyen, radio dan media sosial. Program-program seperti majlis tilawah dan hafazan Al-Quran, Quran Hawa, tilawah interaktif dan sebagainya merupakan inisiatif yang sangat baik dalam menyebatikan Al-Quran ke dalam jiwa rakyat Malaysia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di Malaysia kita sememangnya amat bertuah kerana kemuliaan Al-Quran senantiasa terpelihara di negara yang tercinta ini. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri KDN telah berperanan untuk melaksanakan penguatkuasaan dan kawalan berkaitan teks dan bahan Al-Quran menerusi Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986 Akta 326. Menerusi jawatan kuasa penyamakan dan penilaian teks Al-Quran Lajnah Tashih Al-Quran, bertepatan setiap ayat-ayat yang telah disemak dengan teliti sebelum ianya diberi kelulusan untuk proses percetakan. Sesungguhnya tugas memelihara Al-Quran dari sudut penguatkuasaan, kualiti dan ketepatan cetakan mushaf Al-Quran bukanlah tanggungjawab pihak berkuasa semata-mata, tetapi ia juga memerlukan kerjasama dan kesepaduan semua agensi, sama ada kerajaan, swasta, para pemimpin, pendakwah dan masyarakat keseluruhannya. Mimbar mengambil kesempatan menyeru kepada sidang jemaah sekalian supaya memastikan setiap mushaf yang kita miliki mempunyai cop kelulusan KDN dan pelekat hologram KDN sebagai jaminan bahawa cetakan mushaf tersebut mengikut kelulusan pihak berkuasa. Jika didapati sebaliknya, maka kemukakan aduan dan laporan kepada pihak KDN supaya siasatan lanjut dapat dilaksanakan. Mimbar juga ingin mengingatkan kepada sesiapa yang mempunyai mushaf Al-Quran yang rosak atau apa-apa petikan Al-Quran pada helaian kertas, buku dan sebagainya, khususnya bagi mangsa-mangsa banjir baru-baru ini, bawalah ia ke pusat pengumpulan dan pelupusan Al-Quran yang ada di seluruh negara, termasuk pusat pelupusan Al-Quran Darul Kalam di bawah seliaan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Umat Islam juga boleh melaksanakan proses pelupusan ini sendiri, tetapi mestilah mengikut kaedah yang ditentukan oleh syarak, iaitu bahan-bahan tersebut hendaklah dibakar keseluruhannya di tempat yang bersih dan dikumpulkan tanpa meninggalkan sebarang cebisannya. Setelah itu, abu daripada bahan-bahan yang telah dibakar tersebut
hendaklah ditanam di kawasan yang bersih dan tidak dilalui oleh orang ramai untuk mengelakkan ia daripada dipijak. Selain dibakar, abu tersebut juga boleh dihanyutkan ke dalam sungai yang mengalir atau laut. Dalam pada itu, jauhi melalui masjid wilayah persekutuan dan bahagian pengurusan masjid dengan kerjasama Majlis Agama Islam wilayah persekutuan akan melancarkan kempen sumbangan dana dan wakaf Al-Quran untuk disumbangkan kepada masjid, surau dan dana dan sekolah yang telah ditimpa dengan bencana banjir. Justeru, marilah kita bersama-sama menjayakan kempen ini dengan memberi sumbangan, sama ada dalam bentuk wang ringgit atau mishaf Al-Quran. Semoga dengan segala usaha kita memelihara kesucian Al-Quran akan meraih ganjaran pahala yang berpanjangan dan kehidupan kita senantiasa dinaungi keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan pula Al-Quran itu diletakkan sesuka hati kita sahaja. Contoh seperti didatangkan Al-Quran lalu diletak di madrasah-madrasah yang tidak memerlukan wakaf Al-Quran tersebut. Ini sesuatu proses yang tidak tepat apabila kita meletakkan Al-Quran diwakafkan itu pada tempat yang tidak memerlukan wakaf Al-Quran. Sebaiknya wakaf Al-Quran itu terlebih dahulu ditanyakan kepada pihak yang memerlukan. Jikalau memerlu, barulah diletakkan Al-Quran yang diwakafkan itu. Jangan sesuka hati kita meletakkan Al-Quran di madrasah itu dan ini, pondok itu dan ini, tanpa pihak madrasah dan pondok itu tidak memerlukannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada minggu ini, khatib ingin menekankan beberapa kesimpulan sebagai pedoman buat kita semua. Pertama, Al-Quran adalah mukjizat teragung daripada Allah yang tiada tolak bandingnya dan wajib disyukuri oleh setiap manusia yang mukmin dan muslim. Kedua, sebagai muslim, kita bukan hanya diperintahkan untuk membaca, memahami serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran, bahkan berperanan memelihara Al-Quran dari sebarang bentuk kesalahan dan penyelewengan. Ketiga, manfaatkanlah penggunaan media sosial secara optimum dalam menyalurkan informasi dan maklumat, selain memberi kesedaran kepada masyarakat supaya senantiasa memelihara Al-Quran dalam kehidupan. Renungkan firman Allah Ta'ala di dalam suratul Kahfi ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Yang terjemahannya, dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tiada sesiapa yang dapat mengubah kalimah-kalimah Allah, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripada Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atil umri ya Allah. Allahumma aftah li abwab. Allahumma atil umri. Allahumma atil umri. Allahumma akhtimni bihusnil khatimah. As'aluka bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi yaumil jumu'ah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على النبي الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari sama-sama kita membaca selawat. Jangan kita mendiamkan mulut kita daripada membaca selawat seolah-olah kita tidak mengerti perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah Ibnil Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah bintil marhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ja'al balada Maliziyya aminan mutmainnan sakha'an rakha'an dara adlin wa imanin wa amnin wa amanin wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur man nasaradd-din wa khzul man khazalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan sembahyang, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Ugama Islam Wilayah Persekutuan dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berikanlah dan rahmatlah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada belanjamu, pada jalanmu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di hari akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, berkatikanlah dan panjangkanlah umur mereka yang menderma dan menyumbang dan menginfak kepada surau Ar-Rahman ini, dan begitu juga mereka yang menginfak dan mewakaf kepada Pondok Raudhah Sufiyah Sunnah Salafiyah Pondok Rumi Sufi Jawi di Sungai Buloh. Ya Allah, ya Allah, kami juga ingin memohon kepadamu, jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada perbuatan riswah, pecah amanah, penyelewengan yang membawa kerosakan agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan dari musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.